Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan sekadar itu. Yang dikehendaki seperti yang dikatakan oleh ulama, mengenal Allah itu ialah dengan kita mengetahui apakah sifat-sifat kesempurnaan yang mesti ada pada zat Allah. Allah itu sebagai Tuhan, apakah sifat yang mesti ada pada dia? Apa perbezaan di antara sifat-sifat yang ada pada zat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada selain Allah Ta'ala? Jadi Alhamdulillah, dengan taufik Allah dapatlah kita sampai kepada sifat ke-8 dah. Baik, jadi iradat ni merupakan satu daripada beberapa sifat kesempurnaan yang mesti ada pada Allah. Maksud mesti ada di situ, mesti ada pada akal kita. Jadi wajib setiap muslimin, mukminin meyakini, menentukan dengan akalnya, sesungguhnya Allah itu mesti wajib bersifat dengan iradat, yang mana erti Melayunya sifat kehendak. Sifat kehendak. Apa peranan sifat kehendak ni? Peranan dia tu nak masuk dah tu, dan ta'alluq iradat tu. Jadi kehendak-kehendak ni dipanggil ta'alluq takhsis. Nama bagi urusan bagi sifat iradat ni ta'alluq takhsis, menentukan perkara mungkin. Apa itu perkara mungkin? Sesuatu yang terima ada dan terima tiada. Itu maksud mungkin. Benda yang boleh berubah-ubah. Benda yang boleh berubah-ubah, daripada tiada jadi ada, daripada ada berubah jadi tiada, itu panggil perkara mungkin ataupun perkara harus. Jangan lupa 3 hukum akal kita tu. Wajib akli, iaitu perkara yang mesti kekal ada sedia kala dan selama-lama, tidak boleh berubah menjadi tiada. Itu wajib akli. Dan lawan bagi wajib akli itu mustahil akli, iaitu sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan, menentukan mesti tiada semata-mata, sedia kala lagi tiada, dan tidak boleh menerima ada selama-lamanya. Sesuatu yang dah memang sedia kala lagi tiada dan kekal tiada selama-lamanya, tak boleh berubah menjadi ada sekali-kali. Itu perkara mustahil bagi Allah. Ada pun perkara yang harus, iaitu sesuatu perkara yang boleh berubah-ubah daripada tiada kepada ada, daripada ada berubah menjadi tiada. Itu maksud perkara mungkin. Ni kita ni, alam ni masuk dalam perkara mungkin lah ni. Sebab tu kita ni berubah-ubah. Ada yang hidup, ada yang mati, daripada kecil ubah jadi besar dan macam-macam lagi lah. Itu kelakuan mungkin. Maka Allah tidak seperti mungkin. Laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan segala sesuatu yang lain. Jadi bagaimana keadaan kita, sifat kita, perbuatan kita tidak sama sekali dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama sekali. Zatnya tidak serupa dengan zat makhluk, sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluk, perbuatannya tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Jadi tidak serupa pada pihak mana. Ini yang kita perlu belajar, perlu kita mengambil tahu, sehingga kita boleh membezakan yang mana zat ataupun sifat yang layak dengan zat Allah dan mana sifat yang tidak layak dengan zat Allah. Wajib bagi setiap kita muslimin mukmin boleh membezakan di antara sifat makhluk dengan sifat Allah, zat makhluk dengan zat Allah. Wajib boleh membezakan. Kerana seandainya kita tidak boleh membezakan, kita akan menyamakan. Lawan bagi membezakan, menyamakan. Apa hukum menyamakan? Syiriklah. Syiriklah kalau menyamakan. Sebab tu wajib kita belajar supaya kita faham apa perbezaan di antara zat Allah dengan zat makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk, perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Apa bezanya? Kita mesti tahu lah.
Kita mesti tahu, sebab wajib bagi diri kita menjaga akidah kita ni daripada mensyirikkan, menyamakan dia dengan sesuatu. Wajib. Baik, di sini kita nak cerita tentang iradat Allah. Allah memiliki sifat iradat. Jadi 20 sifat ni tuan-tuan yang wajib dipelajari secara tafsil. Bukan kita beriktikad Allah hanya bersifat 20. Itu salah tu. Ada orang memfitnah mengatakan kita yang mengaji sifat 20 ni mengiktikadkan Allah hanya ada 20 sifat kesempurnaan. Bukan. Kita beriktikad Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan yang layak dengan zat Allah, yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak ada yang mengetahui melainkan Allah sendirilah yang mengetahui berapa banyak hakikat segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan zat dia. Dia saja yang tahu. Cuma 20 ni yang telah diijma' oleh ulama' supaya kita mesti belajar dan fahamkan betul-betul sebagai dasar dan asas akidah kita terhadap Allah. Bukan kita i'tikad Allah ada 20 sifatnya. Jadi apa perbezaan di antara sifat iradat Allah dengan sifat iradat kita? Kita juga ada iradat. Tuan-tuan pun ada iradat. Cuma perbezaan dia apa? Mesti ada perbezaan. Takkan sama iradat kita dengan iradat Allah. Kita ada kehendak, Allah juga ada kehendak. Tapi apa perbezaan kehendak kita dengan kehendak Allah? Di antara perbezaannya, kehendak Allah sifat yang sedia kala, kehendak kita sifat yang dijadikan oleh Allah. Sifat kehendak Allah qadim, sifat kehendak kita makhluk. Sifat kehendak kita menunjukkan bahawa kita berhajat kepada benda yang kita kehendak tadi, dengan makna kita ingin mengambil sesuatu manfaat ataupun faedah dengan sesuatu yang kita kehendak tadi. Adapun Allah Ta'ala mengkehendaki sesuatu, bukan bermaksud Allah berhajat untuk mengambil faedah ataupun manfaat daripada apa yang dia kehendak. Kenapa? Kerana dia telah bersifat dengan sempurna. Jangan lupa maksud istighna Allah tu. Allah bersifat istighna, yakni terkaya Allah. Apa erti ataupun maksud terkaya Allah? Dengan makna dia tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Maksudnya Allah Ta'ala mengkehendaki, contohnya malam ni, mustahil kita ada dalam musalla ni, dalam surau ni, seandainya kita semuanya tidak ditentukan oleh Allah. Mustahil kita boleh berada dalam surau ni sekarang tanpa Tuhan kehendak. Baik, kalau begitu kenapa Allah Ta'ala kehendak kita duduk mengaji, duduk sembahyang di sini sekarang? Adakah Allah nak tumpang faedah daripada ibadat dan ketaatan yang kita buat? Jawabnya tidak sekali-kali. Maha suci zat Allah dari mengambil faedah dari apa yang dia kehendak. Kalau Allah menentukan kita beribadat malam ni kerana Allah berhajat dengan ketaatan kita, menunjukkan dia tidak sempurna. Dia tak sempurna kerana maksud sempurna itu tidak ada kehendak kepada yang lain, tidak bergantung kepada yang lain, tidak berhajat kepada yang lain, tidak tertunggu-tunggu kepada yang lain. Itu maksud kaya Allah. Adapun kehendak kita tadi, kita bila kita kata kita kehendak, bila kita kata kita menentukan sesuatu, menunjukkan ada faedah yang kita nak ambil. Baik. Dan ta'alluq iradat itu, soalannya apa yang Allah tentukan dengan iradat ni? Faham baik-baik ni banyak orang keliru ni. Iradat dengan qudrat ni ramai orang keliru, tuan-tuan. Ramai orang keliru. Jadi apa urusan kehendak Allah
Dan ta'alluq tu makna urusan bagi sifat. Urusan bagi sifat. Peranan sifat iradat tu apa? Iaitu dengan tiap-tiap mungkin. Jadi iradat ni hanya ada urusan dengan perkara yang harus sahaja. Seperti kudrat, yakni pada pihak sama-sama bertakluk kepada perkara mungkin sahaja. Kalau dulu kita dah belajar sifat kudrat Allah, erti Melayu sifat kekuasaan Allah atau sifat perkuasa Allah. Apa peranan kekuasaan Allah? Peranannya mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, menciptakan sesuatu atau membinasakan sesuatu. Itu peranan kudrat Allah. Apa yang termasuk di bawah urusan kudrat Allah ni? Yang masuk di bawah urusan sifat kekuasaan Allah hanya perkara yang harus sahaja. Adapun perkara wajib tidak masuk di dalam urusan kekuasaan Allah. Yang pertama-tama kena faham dulu kudrat tugas dia apa? Menjadikan, menciptakan atau membinasakan. Itu pertama kena faham dulu. Baik, apa yang nak dijadikan oleh Allah tu? Dah tentulah perkara yang berasal dari dia. Baru boleh panggil menjadikan, baru boleh panggil menciptakan. Nampak tak? Sesuatu yang tiada, baru dipanggil menciptakan. Contoh surau ni, asalnya tiada surau, kita kata menciptakan surau, mendirikan surau yang berasal daripada tiada kepada ada. Itu panggil mengadakan, menciptakan, mengadakan ataupun membinasakan. Faham daripada perkataan membinasakan, iaitu sesuatu yang wujud kemudian dibinasakan, tu panggil membinasakan. Baik, sesuai tak kita kita nak hubungkan sifat kudrat Allah dengan perkara wajib? Perkara wajib, faham balik. Wajib tu apa maksud? Wajib akli, sesuatu perkara yang sedia kala telah ada, sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Boleh tak kita nak kata Allah menciptakan sifat-sifat Allah tu sendiri? Sesuai tak kita nak kata begitu? Allah menciptakan segala sifat-sifat dia. Boleh tak kita nak kata begitu? Jawabnya tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana segala sifat Allah itu telah ada sedia kala lagi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam Allah dan sekalian sifat-sifat kamalan Allah bukan berasal dari tiada. Dah memang sedia ada dah. Sedia kala ada dah. Sifat-sifat kamalan Allah tu, apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Jadi bagaimana nak menciptakan sesuatu yang tidak ada permulaan? Benda yang dah memang sedia ada, macam mana nak kata Allah menjadikan benda yang dah sedia ada? Nampak ada. Lagi satu pula, kalau dikatakan Allah menciptakan sesuatu perkara yang sedia kala, ataupun Allah menciptakan segala sifat-sifat dia, menunjukkan sifat Allah Ta'ala itu perkara yang baharulah. Maknanya sifat Allah tu makhluk, diciptakan, serupalah dengan kita. Maksudnya sifat Allah tu makhluk. Bila kata makhluk, serupalah dengan kita juga maka mustahil. Jadi faham wa annahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha Kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Maksud sesuatu yang duduk di bawah urusan kekuasaan Allah itu hanya perkara yang harus sahaja. Perkara yang harus saja. Tak boleh kita nak katakan Allah yang menciptakan dirinya sendiri. Tak boleh nak kata begitu. Kalau kita kata Allah menciptakan dirinya sendiri, menunjukkan diri Allah ataupun zat Allah Ta'ala itu berasal dari tiada pula dah. Betul tak? Kita kata Allah menciptakan diri dia, menunjukkan zat Allah tu asalnya tiada lah. Kalau apa maksud sesuatu yang berasal daripada tiada? Baharu lah. Maknanya zat Allah baharu, zat kita juga
Mustahil, mana boleh serupa zat kita dengan zat Allah. Jadi bila kita belajar, kita boleh beza. Oh, zat Allah sedia kala, zat kita baharu. Zat Allah tidak dijadikan, zat kita dijadikan. Jadi jangan kita salah faham pada ayat tu, wa anna wa ala kulli syai'in qadir. Bukan segala-galanya masuk perkara wajib, mustahil, harus duduk di bawah ta'alluq qudrat Allah. Dah, yang duduk di bawah ta'alluq qudrat Allah hanya perkara yang harus sahaja. Begitulah juga perkara mustahil. Apa maksud perkara mustahil? Sesuatu yang dah memang tiada, sesuatu yang tak terima di akal adanya, sesuatu yang mesti kekal tiada selama-lamanya, semata-mata tiada. Contoh kita ambil mana contoh perkara mustahil. Kalau dalam kitab dia contoh apa? Anak bagi Tuhan, kata dia. Anak bagi Allah. Anak bagi Allah ni perkara wajib ataupun perkara yang harus ataupun perkara yang mustahil. Kalau kita kata anak bagi Tuhan perkara yang wajib, menunjukkan anak Tuhan telah ada sedia kala lagi. Faham tak tu? Mustahil. Dah ada ayat muhkamah tu duk sebut dalam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma ni kita sebut nak fikir mana kedudukan hukum. Kalau nak kata anak Tuhan, apa hukum ada anak Tuhan? Adakah hukumnya wajib ada anak Tuhan? Kalau wajib maknanya mesti ada anak Tuhan. Tidak. Ataupun perkara ataupun anak Tuhan ini perkara harus. Kalau kata perkara harus, menunjukkan anak Tuhan boleh jadi ada. Maknanya kalau Allah nak ciptakan, akan adalah anak dia. Padahal dalam Quran dah sebut dah, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang mana faham daripada ayat tu, anak bagi Tuhan itu perkara mustahil, iaitu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada. Jadi tiadanya anak Tuhan tadi bukan dikarenakan oleh Tuhan tidak kehendak menciptakan, bukan. Tak sama macam anak kita. Kita contohlah sekarang ni ada 5 orang, 6 orang, 4 orang, 2 orang setakat ni. Yang akan datang tu duduk di dalam perkara harus. Orang panggil mungkin, boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Jadi akal kita boleh terima seandainya Allah nak merezekikan zuriat kita lagi. Akal boleh terima kerana zuriat kita manusia ini masuk di bawah perkara mungkin, perkara yang harus ada. Harus ada, cuma tak ada sekarang ni kerana Tuhan tidak kehendak. Maksudnya kalau Tuhan kehendak, boleh jadi ada tak? Boleh jadi ada, akan datang. Adapun anak Tuhan tidak seperti anak kita. Anak kita ni tadi perkara mungkin, anak Tuhan perkara mustahil. Jadi tak sesuai kita nak kata tidak ada anak Tuhan itu kerana Tuhan tak kehendak nak menjadikan. Kalau begitu, faham begitu, kalau Allah kehendak, boleh ada lah anak Tuhan. Bila kata boleh ada anak Tuhan, berlawan tak dengan Quran? Lawan dengan Quran. Jadi sifat kudrat tidak ada urusan dengan perkara mustahil. Ingat tu. Dulu waktu kita tak ngaji sifat 20 ni, kita faham macam tu. Faham macam tu lah. Allah Ta'ala maha kuasa di atas segala sesuatu. Masuk segala yang wajib pun masuk bawah urusan kudrat, yang mustahil pun masuk bawah urusan kudrat. Maknanya kalau faham begitu, benda wajib ni boleh berubah, benda mustahil pun boleh kalau dah berubah bukanlah wajib namanya. Daripada mesti ada berubah jadi tiada, bukan wajib dah. Wajib tu makna mesti ada, mustahil pula mesti tiada. Kalau daripada perkara tu mesti tiada berubah jadi ada, tak panggillah mustahil. Yang boleh berubah keadaan ni dipanggil harus. Benda harus. Macam kita ni, kita ni harus ni. Sebab tu hari ni kita ada, esok lusa hati kita. Hari ni ada.
Besok tak ada dah kita. Besok umum dah masjid. Umum dah masjid dah, meninggal dunia dah, habis dah. Dah nak kata apa? Dah memang itulah hukumnya bagi benda baharu. Taknya kekal ada selama-lamanya. Yang kekal ada selama-lama semata-mata hanya Allah. Jadi iradat ni dia ada hubung kait dengan qudrat. Makna qudrat tugas dia menciptakan. Iradat tugas dia menentukan. Kenapa nak kena tentukan? Kerana perkara itu adalah suatu perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Jadi perlu kepada penentuan. Contoh, kita buat contoh. Ngaji tauhid ni kena banyak contoh nak dekatkan faham. Kita ada duit sekarang ni, ada duit RM10. Kita balik karang nak singgah warung ke tak nak singgah warung? Dua-dua tu orang panggil harus. Nak singgah warung pun boleh, tak nak singgah pun boleh. Maka sekarang ni tidak ada penentuan lagi. Barangkali singgah, barangkali tak singgah. Tak ada menentukan lagi. Orang tanya, sahabat ni kan balik kan nak singgah tak? Nantilah. Kemudian tak ada keputusan lagi. Itu fikir berasa siang tadi tak makan nasi tadi. Rasa nak singgah lah. Bila kata nak singgah, dah menentukan dah. Dah menentukan dah. Itu iradat. Sebab itulah iradat ni dia bertakluk kepada perkara yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kerana kalau tidak ditentukan, maknanya tak pasti. Tak pasti nak jadikan makhluk ke tak nak jadikan makhluk, nak buat makhluk ke tak nak buat makhluk. Maka peranan iradat ni nak menentukan sama ada makhluk itu tadi akan diciptakan ataupun makhluk itu tidak diciptakan. Bila Allah Ta'ala tidak kehendak menciptakan makhluk tadi, maka makhluk itu duduklah berkekalan dalam keadaan tiada selama-lamanya, takkan ada lah. Bila Allah Ta'ala tidak kehendak merezekikan kita zuriat lagi, usahalah bagaimanapun. Tonggang terbalik, makan jamu, makan apa macam-macam lah. Taknya dapat. Sebab apa? Tuhan tidak Tuhan tak kehendak nak menjadikan, nak merezekikan tu. Gitu. Jadi itu peranan urusan iradat. Jadi jangan kita kata Allah yang menentukan dia sebagai Tuhan. Tak boleh. Allah yang menentukan dia Tuhan. Kalau Allah menentukan dia Tuhan, menunjukkan harus jelas Tuhan tu jadi, Allah tu jadi Tuhan. Nak kena tentukan, kalau tak tentukan tak jadinya Tuhan. Allah yang menentukan dia berkuasa. Kalau Tuhan tak tentukan dia lemah lah. Tuhan yang menentukan dia ada pendengar. Kalau Allah tak tentukan, maknanya dia pekak lah, dia tuli lah. Allah yang menentukan, yang Allah tu maha melihat. Kalau begitu, kalau Allah tak tentukan dia maha melihat, maknanya dia dia buta pula dah. Boleh punah ranah akidah nanti garang. Membawa kepada orang beriktikad sifat-sifat Allah tu adalah harus, na'udzubillah. Padahal sifat Allah bukan harus, wajib. Adapun yang harus ni sifat kita ni. Sifat kita ni harus. Sebab tu ada yang melihat, ada yang buta, ada yang mendengar, ada yang tidak. Ada. Sifat kita harus. Sifat Allah sedia kala lagi qadim, perkara wajib. Dan ta'alluq iradat itu dengan tiap-tiap mungkin. Kalau orang tanya mana, ni ingat ni, muka surat 25 ni. Jadi apa yang ditentukan oleh iradat, itulah yang akan diciptakan oleh qudrat. Allah takkan menciptakan sesuatu yang dia tidak kehendak. Dia takkan jadikan benda yang dia tak tentukan. Ini akidah kita ahli sunnah. Adapun Mu'tazilah punya akidah, dia kata ada benda yang berlaku, yang jadi tanpa Tuhan kehendak. Makna benda tu berlaku dalam keadaan Tuhan tak tahu. Bila kata tak kehendak, maknanya tak tahulah. Mustahil ada kehendak tentang sesuatu dalam keadaan kita tak tahu. Kerana akal kita fikir, bila kita sebut kita mengkehendaki, kita menentukan sesuatu, menunjukkan kita dah
Kita dah tahu, betul tak? Akal kita fikir. Bila kita sebut kita menentukan sesuatu, menunjukkan apa yang kita tentukan itu telah ada pengetahuannya dalam diri kita. Macam tadi, kita tahu kat luar tu ada kedai tom yum. Maka kita tentu apa nak pergi. Mustahil kita nak kata kita menentukan nak pergi kedai tom yum dalam keadaan kita tak tahu ada kedai tom yum situ. Jadi di sini kalau contohnya ikut faham Mu'tazilah tadi, dia kata ada benda yang berlaku tapi Tuhan tidak kehendak. Tuhan tak kehendak benda itu, tapi jadi juga, berlaku juga tanpa kehendak Allah. Jaga, ini bukan akidah kita ahli sunnah. Akidah kita ahli sunnah, buruk baik, taat maksiat, iman kufur, zahir batin, segala-galanya yang bersangkut paut dengan perkara mungkin ini berlaku dengan kehendak Allah. Daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara yang nyata ataupun yang gaib, semuanya itu dengan kehendak Allah. Itu akidah kita ahli sunnah. Kita bukan Mu'tazilah. Jadi macam mana kita nak tahu akidah yang betul dan yang salah? Ngaji sifat 20 ni dengan sendiri kita boleh bezakan dengan akidah-akidah yang lain. Akidah sesat tu bukan satu je. Akidah yang salah, yang sesat, yang menyimpang ni banyak. Yang Mu'tazilah Qadariyahnya percaya ke lain, Mu'tazilah Jabariyahnya percaya ke lain, Mujassimahnya percaya ke lain, yang liberalnya pegangannya lain. Jadi banyak. Yang Wahabiyahnya lain. Jadi macam mana kita nak membezakan yang banyak-banyak ni? Kenal diri kita punya dulu. Kenal akidah ahli sunnah wal jamaah dulu, yang seperti yang dibawa oleh dua imam ni, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Belajar betul-betul, fahamkan betul-betul, dengan sendiri nanti kita boleh membezakan dengan akidah yang lain. Tapi kalau kita sendiri tak faham akidah Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Maturidiyah tu, yang dikatakan akidah sifat 20 ahli sunnah ni macam mana, ini masalah. Kita tak boleh nak bezakan pahaman-pahaman yang lain tu. Macam mana kita nak membezakan yang dia dengan kita, sedangkan yang kita punya pun kesamaran lagi? Macam mana kita nak bezakan cara ambil wuduk di sisi mazhab Syafi'i ataupun dengan mazhab yang lain? Kalau yang Syafi'i punya pun kita tak faham lagi bagaimana. Sebab tu kena kenal dulu yang kita punya. Barulah kita kata, oh dia tu sapu segala mukanya, sebab dia bukan seperti mazhab kita. Mazhab kita sebahagian pun cukup memada dah basuh kepala. Dia wajib. Nampak tak apa? Boleh beza. Kenapa dia tu boleh sentuh bini tanpa berlapik, lepas tu semayang pula? Ni tak sama macam kita. Baru boleh beza. Ni kita pun tak pasti syarat wuduk kita, yang membatalkan wuduk kita di sisi Imam Syafi'i macam mana, kita pun tak tahu. Macam mana nak membezakan yang lain-lain? Begitulah juga akidah ni. Jadi apa akibat tuan-tuan kalau kita tak boleh nak membezakan akidah yang ahli sunnah dengan yang selain? Apa yang akan jadi, apa yang akan berlaku? Di antara perkara yang akan berlaku, kita akan mengambil pegangan-pegangan yang salah, yang menyimpang tadi, kita ambil juga, buat jadikan dia sebagai pegangan dalam hati, tanpa kita sedar yang itu bukan akidah yang sebenar. Apa akibat dia? Bila dalam hati kita ada akidah yang betul, dalam masa yang sama ada juga akidah yang salah kita pegang. Apa jadi? Adakah masih dipanggil orang beriman? Tak panggil beriman lah. Dia dalam bab akidah dia macam tu. Tak boleh campur, tak boleh duduk sekali. Akidah yang betul pun ada, tapi dalam masa yang sama dia pegang juga dengan akidah yang salah. Dikira salah lah tu. Sebab tu mesti penting mengenal ni. Penting kena belajar akidah dulu tuan-tuan. Jangan katalah sifat 20 ni, mana-mana tangga masjid surau semua ni. Zaman mak kita bawa belakang, sebut dia mana surau, mana masjid, mesti ini di antara perkara ilmu fardu ain yang ada di dalam mana-mana masjid surau. Ada pengisian. Sekarang ni tak semua masjid ada. Kadang-kadang masjidnya besar, masjidnya juta,
tapi tak ada pengajian tauhid, tak ada pengajian tauhid. Yang ada pengajian fardu kifayah. Banyaknya fardu kifayah. Tafsir, hadis, sirah, ceramah umum, ceramah jemputan, itu je. Ada pun pengajian tauhid, tasawuf, fiqh secara khusus tak ada. Jadi macam mana masyarakat keliling tadi nak mendapatkan ilmu yang penting dalam ibadah dia? Batu penting orang-orang yang diberi tanggungjawab, memikul sebagai jawatan, mendapat jawatan sebagai pengerusi, kena pastikan dulu kan pengisian ilmu yang fardu. Malam-malam lain lebih-lebih tu isikan dengan yang fardu kifayah. Ni fardu kifayah ada, yang fardu ain tak ada. Nanti kadang orang cerita pasal sirah pandai, akidah sesat dah ke mana pula lah. Tu. Baik. Sekarang ni tak banyak ada surah masjid, tak semua ada. Jadi mentara ada ngaji. Ngajilah huduh-huduh, sikit-sikit lah. Ambil-ambil tak. Tetapi ta'alluq qudrat itu mengadakan, dan ta'alluq iradat ini menentukan. Apa beza ta'alluq qudrat? Qudrat membuat, mudahnya. Qudrat membuat, menciptakan. Iradat bukan membuat, menentukan saja. Tapi apa yang Allah tentukan mesti dia akan buat. Dan tidak ada sesuatu yang dia buat melainkan dia telah menentukan. Mustahil Allah kehendak tiba Allah tak buat benda itu, mustahil. Dan mustahil ada benda yang Allah buat tapi dia tak tentukan. Dia buat dalam keadaan dia tak kehendak. Mustahil. Itu membawa kepada kekurangan. Main buat tanpa kehendak itu kekurangan. Dan ta'alluq iradat ini ta'alluq menentukan, maka tiada ta'alluq iradat dengan yang wajib. Nampak tak tu? Jadi sifat iradat Allah tidak berta'alluq dengan perkara yang wajib. Maksud wajib di sini wajib pada akal, bukan wajib syarak. Wajib syarak tu yang wajib semayang, wajib puasa tu wajib syarak, buat dapat pahala tinggal dosa tu wajib syarak. Yang kita sebut wajib-wajib di sini bukan wajib semayang tu, wajib akli namanya. Perkara yang akal kita menghukumkan wajib, mesti ada. Jadi perkara sifat iradat tidak bertakluk dengan perkara wajib. Tidak. Kerana apa? Kerana perkara wajib itu bukan ditentukan. Perkara wajib adalah perkara yang dah memang sedia kala ada. Bukan ditentukan oleh Allah. Yang nak ditentukan ni benda yang boleh ada, boleh tak ada. Barangkali ada, barangkali tidak. Itu yang nak ditentukan. Macam kita ni takkan wujud kalau Tuhan tak kehendak kita wujud. Dan yang mustahil, begitulah juga dengan perkara yang mustahil. Kita tak boleh nak kata tiada anak Tuhan tu sebab Tuhan tak kehendak nak jadikan. Tak boleh kata begitu. Tak boleh kata begitu. Tak ada anak Tuhan sebab apa? Sebab Tuhan tak kehendak. Jangan. Itu kadang membawa kepada anak Tuhan itu jadi harus pula. Harus ni apa? Sesuatu perkara yang akal boleh terima. Jangan main-main. Bila akal kita boleh terima adanya perkara mustahil pada Allah tu jadi, rosaklah akidah. Walaupun sekarang dikata tak ada anak Tuhan, sekarang tak ada anak Tuhan, tapi akalnya boleh terima seandainya nanti di masa-masa yang akan datang yang kita tak tahu, barangkali boleh jadi ada anak Tuhan. Dia boleh terima, maksudnya akalnya boleh terima benda tu, padahal perkara itu perkara mustahil. Jadi faham betul-betul makna mustahil ni. Mustahil ni bukan sesuatu, bukan semata-mata benda tu tiada. Akal tak boleh terima, akal tak boleh membenarkan sama sekali. Kalau akal membenarkan, maknanya dia boleh terima benda mustahil itu berlaku pada Allah. Contoh lain, dia kata akalnya boleh terima seandainya Allah itu nak menjelma seperti makhluk. Akalnya boleh terima.
Kalau Tuhan tu nak menyamai, nak menyerupai, nak menyamar seperti makhluk, akalnya boleh terima, tapi tak berlaku. Tapi akal boleh terima. Membawa kepada apa tu? Menyerupai Allah dengan makhluk tu jadi haruslah pula dah. Padahal menyerupai Allah dengan makhluk itu mustahil, tak boleh terima sampai bila-bila. Jadi jangan kita jadikan alasan sebab dia kuasa, sebab dia kuasa. Dia kuasa, dia boleh nak serupa makhluk. Jangan. Itu menunjukkan dia tak faham ta'alluq iradat dan iradat tadi. Mentang-mentang Allah tu dikatakan bersifat dengan maha kuasa, terus dia ambil jalan ringkas. Allah tu maha kuasa, seandainya dia nak menjadikan tempat tinggalnya, dia maha kuasa nak buat macam tu. Jangan tu. Ni peranan ngaji sifat 20 nak jaga benda-benda tu lah tu. Semua orang tahu Allah berkuasa, tapi sejauh mana kefahaman dia tentang kekuasaan Allah? Kalau tak mengaji sifat 20 ni, tak mustahil kita pun boleh percaya kalau orang cakap begitu. Allah tu maha kuasa, dia boleh nak buat apa sahaja. Kalau dia nak duduk dalam dunia ni pun boleh, sebab dia kuasa. Kita boleh terima fahaman macam tu kalau kita tak belajar ni. Sebab atas dasar apa tadi? Kuasa. Atas dasar kuasa. Dia kuasa kan? Dia kuasa. Kalau dia nak serupa macam malaikat pun boleh, dia kuasa. Habis punah kan? Ngaji dulu sifat 20 ni betul-betul, lepas tu baru buat rumusan. Ini mengaji tidak. Dulu kata bahaya ngaji sifat 20 ni. Kita ngaji ni nak lebih memahami ayat-ayat Quran tu. Dalam Quran sebut wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahawa sesungguhnya dia maha kuasa. Betul dah? Betul dah. Tapi kefahaman kita tentang kekuasaan Allah tu sekadar mana? Betul ke kefahaman kita tentang kekuasaan Allah tu? Ataupun kefahaman kita salah terhadap kekuasaan Allah? Mana contoh kefahaman yang salah tentang kekuasaan Allah? Tadi tu, Allah maha kuasa, seandainya dia nak bertempat di dalam dunia ni, ataupun dia nak duduk di mana-mana, dia maha kuasa. Itu contoh kefahaman yang salah tentang kekuasaan Allah. Padahal sifat kekuasaan Allah tidak ada hubung kait dengan perkara yang mustahil. Allah sajalah yang membalas budi baik ulama yang mengeluarkan ilmu tauhid ni daripada Al-Quran dan hadis, dibuatkan kaedah mempelajari akidah ni, seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi tak ajar tauhid kepada para sahabat dengan kaedah sifat 20 ni. Betul lah tu perkataan dia orang kata Nabi tak mengajar sifat 20. Memanglah betul. Sifat 20 ni kaedah orang kemudian nak memberi faham kepada kita orang yang kemudian ni, supaya fahaman kita, akidah kita terhadap Allah itu sama seperti akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kaedahnya itu berbeza, tapi maksud dan tujuannya sama. Lainlah dengan kita belajar sifat 20 ni, duk mengajar supaya Tuhan tu ada benda mungkin yang dia tak boleh buat. Tu baru kata sesat. Dalam banyak-banyak makhluk ni ada benda yang Tuhan tak boleh buat, baru kata sesat. Ni tadi contoh, nampak tak? Qudrat. Allah Ta'ala menciptakan sesuatu. Sesuatu apa? Adakah Nabi pernah berkata, Nabi pernah mengajar sahabat bahawasanya Allah Ta'ala itu boleh mengubah benda mustahil, harus menjadikan anak dia? Tak. Dah kita belajar macam mana? Sama tak? Menafikan anak Tuhan? Sama. Dah sesat tang mana? Sesat tang mana? Salah tang mana? Cuma kaedah berbeza. Kaedah beza tuan-tuan. Sama macam kita ngaji Quran lah. Kita ni boleh pandai Quran sikit-sikit ni, lepas-lepas berdoa ni ngaji apa? Ngaji macam sahabat ngaji ke? Dah, kita ngaji Iqra, ngaji Muqaddam, betul? Mengeja alif ta'a di bawah i di bawah. Sahabat ngaji macam tu ke Quran? Maknanya ilmu yang ulama buat tentang Quran ni ilmu yang diada-adakan. Tapi cuba tengok tujuan dia apa?
Adakah ilmu yang ada dalam kitab Iqra ataupun Qaidah Al-Baghdadi ataupun dalam kitab Muqaddam, adakah dengan belajar ilmu-ilmu tadi, kitab-kitab tadi, bacaan kita jadi berbeza dengan apa yang Nabi suruh? Sama tak bacaannya? Sama. Dah apa salah faedah? Lainlah bila belajar Iqra, belajar Muqaddam, belajar kitab-kitab tadi, Nabi sebut Allah, kita duk sebut huruf lain, baca Alhamdulillah kita baca bunyi lain, tu baru kata sesat mengaji tu. Ni jangan bergaduh pasal kaedah tu. Pastikan maksud itu sama. Nabi, sahabat-sahabat Nabi tak ada ngaji Iqra Muqaddam ke? Saya cuma tanya dia. Cuba tanya orang-orang yang kata jangan mengaji sifat 20 sebab Nabi tak ajar sifat 20 pada sahabat. Cuba tanya sahabat ngaji tak Iqra. Cuba tanya Abu Bakar sampai Iqra berapa? Cuba tanya. Sayyidina Osman sampai Iqra berapa? Iqra 6. Ke Abu Bakar ngaji Sayyidina Osman ngaji Qaidah Muqaddam tu, Abu Tausi Jaihah Hudau tu. Tak ada. Kalau macam tu rosaklah ni kita ni yang pandai Quran dengan sebab belajar ilmu tu, makna tak sahlah ilmu kita, tak sahlah amalan kita sebab belajar Quran dengan cara yang tidak diajar oleh betul tak? Kalau kita nak kata ni sebab Nabi tak ajar, makna kalau belajar ni tak sah, salah, makna nak buat macam mana? Kita ni boleh baca Quran ni, boleh sebut kalau ngadap tu buku Quran dia kata betul bacaan. Tapi melalui apa dulu kita belajar? Boleh tak kita nak kata orang-orang sekarang ni yang pandai baca Quran, makhrajnya betul, bacaan rukun qauli dalam sembahyang ni betul, dengan sebab mengaji Iqra Muqaddam itu tak sah ilmu dia? Boleh tak nak kata gitu? Jadi jangan mudah-mudah menuduh, memfitnah, jangan tuan-tuan. Ini akhir zaman, hati-hatilah. Kita takut pahaman-pahaman macam tu yang buat orang masyarakat jadi bergaduh. Jadi bergaduh. Nanyalah nenek moyang kita, nanyalah mak bapak kita, amalan-amalan dia orang tu. Dan melengkapi mungkin itu. Bila sebut mungkin, melengkapi yang baik. Apa yang baik? Yang baik ya, benda-benda yang sepakat dengan nafsu, yang kita inginkan, yang kita seronokkan, taat, tu iman, taufik, hidayah, itu masuk dalam benda baik ya. Pun berlaku dengan kehendak Allah. Dan yang jahat, yang tak elok pun jadi dengan kehendak Allah. Maksiat elok tak? Maksiat tak elok, tapi berlaku juga tu. Adakah orang yang buat maksiat ataupun kita bila terjatuh dalam maksiat, adakah kita terjatuh dalam maksiat tu dalam keadaan Tuhan tak kehendak? Tidak, dengan kehendak Allah. Dah apa sebabnya Allah tentukan kita buat maksiat pula? Kenapa dia kehendak menentukan kita jatuh dalam maksiat pula? Apa faedah dia? Apa faedah dia? Kalau kita fikirlah, sebab nampak macam tak kena. Allah tentukan perkara maksiat. Makna yang minum arak, yang berjudi, yang tak semayang, yang dedah aurat tu berlaku dengan sebab Tuhan tentukan. Ya, jawabnya betul. Kenapa? Apa hikmah? Apa hikmah? Di antara hikmah, Allah jatuhkan kita dalam maksiat supaya kita sedar yang kita ni tak ada kemuliaan. Supaya kita sedar yang kita ni tak ada kemuliaan. Jadi tak payah nak sombong, ujub, takabur, konon-konon kita ni taat kepada Allah sehingga memandang rendah kepada orang lain. Sebab kita ni kalau duduk dalam taat, kita jadi syok sendiri. Mulalah pandang orang atas bawah. Jadi Allah ajar kita. Macam mana sewaktu kau pernah duduk dalam maksiat dulu, kenapa kau tak boleh lepaskan diri kau daripada maksiat pada ketika tu? Kalau kau betul hebat, kalau kau betul kuasa,
Kalau kau betul usaha kau boleh memberi berkah, kenapa dulu kau duduk belasan tahun, puluhan tahun dalam keadaan leka dengan dunia, tak sembahyang, tak mengaji dan sebagainya? Kalau kau kuasa, kau hebat, kenapa kau tak boleh lepaskan diri kau daripada ditawan oleh perbuatan maksiat? Kenapa tak boleh selamatkan diri pada waktu itu? Begitulah juga orang yang sekarang yang sedang berada dalam maksiat, sama macam kita. Mana kalau kita sedar, makna kita tak akan mudah nak mencela, menghina. Sebab kita dah ada pengalaman tu. Allah dah ajar kita. Allah dah ajar kita pengalaman buat maksiat. Kita tahu benda baik, tapi kita tak boleh tinggalkan maksiat tu. Mana kehebatan kita? Mana kekuasaan dia? Yang sekarang ni bila Allah tolong kita, bagi taufik sikit, bagi hidayah sikit, dah boleh berubah, dah semayang, dah mengaji pagi petang siang malam, dah tutup aurat begini begitu, kita dah mula mencela orang yang sama macam kita waktu dulu. Itu hikmah Allah jatuhkan kita dalam maksiat supaya kau tersedar. Ketaatan yang kau boleh buat ni semata-mata rahmat pertolongan Allah. Tak mustahil besok diambil balik. Tak mustahil besok diambil balik. Jadilah kau lebih jahat daripada yang sebelum. Kata ulama, orang yang dah berhijrah, tiba-tiba dalam hatinya ada perasaan ujub dan sombong dengan ketaatan dia, dosa dia lebih besar daripada dosa zaman jahiliah dulu. Dosa dia pada waktu tu, sekarang ni yang dia dah berubah, berhijrah ni, dosanya lebih besar daripada dosa dia waktu zaman jahiliah dulu. Zaman dia tak semayang, berjudi, berzina, minum arak dulu contoh. Sekarang ni dalam keadaan dia taat pagi petang siang malam, serta dalam hatinya ada perasaan ujub, takabur dan mencela orang, dosanya lebih besar daripada dosa dia yang dulu. Sebab tu Allah jaga kita, nampak tak? Jadi Allah takdirkan berlaku pada diri kita ni maksiat supaya kita sedar. Allah nak jaga kita supaya jangan sampai kau ujub dengan diri kau sendiri. Jangan kau kagum dengan diri kau. Yang kita ni disuruh kagum dengan Allah yang memberitahu taufik, bukan kagum dengan diri. Kena kagum dengan Allah yang menolong, membantu, memberi taufik kepada kita. Macam sekarang ni boleh bercakap ni, kalau Allah tak izinkan, tak jadikan, tak kendak, mustahil saya boleh bercakap, mustahil kita boleh duduk dalam surau ni. Supaya kita ingat, sebab kita ni lupa, insan suka lupa, leka lalai. Ketaatan kita tu semata-mata rahmat Allah saja, bukan hebat kita, bukan ilmu kita. Jadi Allah nak menjaga hambanya daripada ada penyakit hati sombong, ujub. Allah jatuhkan di dalam maksiat, disedar. Itu hikmah, nampak tak? Lepas tu kena sangka baik dengan Allah. Wajib sangka baik dengan Allah. Sama ada yang ditentukan kepada kita tu benda yang kita ingin ataupun benda yang kita tak ingin. Sebab dia apa? Maha bijaksana. Dia maha bijaksana, tuan. Ilmu ni bukan macam ilmu kita. Allahu Akbar. Dan melengkapi mungkin tadi yang buruk, yang baik, semua tu daripada Allah. Cuma kadang-kadang kita dengar dalam ceramah, penghabisan ceramah, kadang ustaz tu lah yang ceramah tu dia kata yang baik daripada Allah, yang jahat tu daripada diri saya sendiri. Itu namanya adab dalam bercakap, bukan i'tikad tu. Salah ke cakap macam tu? Tak salah. Tak salah nak cakap begitu. Yang buruk daripada saya, yang baik-baik semua daripada Allah. Itu namanya ta'adduban, beradab dengan Allah. Adapun pada hakikatnya i'tikad, buruk baik itu berlaku dan jadi dengan kehendak Allah. Cuma adab bercakap, faham tak? Kalau kita cakap, tuan-tuan, sekian sajalah ceramah kita malam ni. Yang baik-baik daripada saya ada, yang baik-baik daripada Allah, yang jahat, yang buruk tu pun daripada Allah. Orang panggil biadab namanya. Walaupun betul, tapi biadab dah, dosa dia cakap macam tu. Ni ada pun tempat belajar harus sampaikan sekadar nak memaklumkan. Boleh kita dalam kelas pengajian boleh bagi tahu buruk pun daripada Allah, yang tak baik, yang maksiat pun berlaku dengan kehendak Allah. Allah yang jadikan. Tempat belajar saja boleh. Tapi dalam nak bercakap, bersembang tak boleh. Kerana orang panggil jahat adab dengan Allah. Kucing pun nak ngaji, kucing pun tak nak keluar semua.
Jadi tak kencing dah apalah, kencing berak Satu kerja dia ajak main pusing-pusing. Masya-Allah, dia ajak main pusing-pusing. Dia masuk ke mana? Pintu belakang. Orang perempuan nanti kan tutup pintu belakang. Kalau tak ditangkap, kita panggil apa tu? Baju biru apa tu? Beritan. Kucing pun suka dulu surah. Macam orang lah, tak semua orang suka tentang surah. Ambillah. Dan bersalahan Mu'tazilah. Beza dengan Mu'tazilah. Jadi bila kita dah belajar ni, kita tahu dah akidah kita buruk, baik, taat, maksiat, benda seronok, tak seronok, yang dah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semuanya itu dengan kehendak Allah. Bila kita dah tahu dan kita yakin apa sahaja daripada Allah, walaupun benda tu tak sedap, walaupun benda tu kita tak mau, tapi berlaku tu dengan kehendak Allah, nak marah ke tidak? Nak marah ke tidak? Kalau kita marah, makna kita marah ketentuan siapa tu? Patut tak sebagai hamba nak marah keputusan Tuhan dia? Berani tak? Berani tak nak marah kehendak Tuhan tadi? Orang yang kenal Tuhan, dia tak berani. Kalau kehendak kita sesama makhluk, boleh kita nak bangkang, nak lawan, tak suka, tak seronok, tak boleh terima, adalah jalan. Tapi ini tadi yang menentukan benda tak sedap tadi Tuhan. Siapa Tuhan? Yang kita beriman itulah Maha sempurna, tak ada kekurangan, Maha suci daripada zalim, dia mengetahui segala perkara. Apa yang terbaik untuk kita, dia lebih tahu. Apa yang tak elok untuk kita, dia lebih tahu. Lagi pula bila seseorang itu mendakwa, contohnya dia mendakwa, aku cintakan Allah, aku kasihkan Allah. Orang yang kalau betul-betul dia mencintai Allah, dia akan sentiasa suka dan rela apa sahaja yang Allah tetapkan atas diri dia. Sebab tu ulama pesan, jangan mudah-mudah nak mengaku cinta kepada Allah. Jangan mudah-mudah nak mendakwa kita cinta kepada Allah. Jangan. Takut apa? Pengakuan kita tu tak sama dengan diri kita. Kita duk bangkang kehendak Tuhan, tak setuju dengan qada qadar Allah, sangka jahat dengan Allah, tiba nak ngaku aku cintakan Allah. Jangan tu. Jangan. Allah akan uji kita dengan ujian yang lebih berat lagi, kata ulama. Sebab tu orang-orang yang macam tu disimpan, dia tak berani nak ungkapkan benda tu. Kita yang jahil ni mudah-mudah je. Tak sembahyang pun ngaku cinta Tuhan juga, derhaka mak bapak pun ngaku cinta Tuhan juga, derhaka suami pun ngaku cinta Tuhan juga. Jadi hati-hati. Ulama kata simpan. Seandainya kamu benar-benar cinta kepada Allah, simpan cinta kamu tu, jangan kamu ungkapkan. Takut apa yang kamu ungkapkan tu tidak ada pada diri kamu, maka jadi dosa, jadi fitnah pula, bohong. Allah. Kalau betul dia cintakan Allah, nak marah tak? Kalau yang menentukan tadi benda, bagi benda tak elok, yang bagi benda tak sedap kita kepada kita tadi, kekasih kita, nak marah ke kalau kekasih yang bagi? Tak marah. Kalau betul lah kekasih dia tak marah. Kalau kekasih dia bagi benda tak sedap, dia tak marah. Sebab apa? Kekasih. Tu tadi kita mengaku kita kekasih Allah, ataupun Allah tu kekasih kita. Tapi bila Allah tentukan benda yang tak muafakat dengan kehendak nafsu kita, kita tak boleh terima. Kekasih apa macam tu? Kekasih apa macam tu? Dia kalau kata adat percintaan, apa sahaja yang dibuat oleh kekasihnya dia akan terima sebab kekasih dia takkan marah. Begitulah kalau orang betul-betul mendakwa dia cintakan Allah, dia takkan pertikai qada dan qadar Allah atas diri dia. Dia sentiasa terima. Sebab apa? Daripada kekasih dia. Jadi nak cakap senang nak cakap senang, sesiapa boleh cakap kekasih dia cintakan Allah. Tapi hatinya na'udzubillahi min zalik. Jadi kita dah tahu dah, bila akidah kita begitu buruk baik,
sedap tak sedap daripada Allah, tiba-tiba ada pula datang kepada kita fahaman mengatakan yang baik-baik sahaja Tuhan kehendak, yang tak baik bukan Tuhan kehendak. Dengan sendiri kita tahu dia bukan daripada aliran ahli sunnah. Dengan sendiri boleh tahu dah. Apa nama pahamannya tak peduli, yang penting dia tidak seiring dengan ahli sunnah. Bersalah bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawasanya iradat Allah Ta'ala iaitu tiada ta'aluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Dia kata yang buruk, yang jahat bukan Tuhan kehendak, benda itu jadi dengan sendiri. Tetapi wajib atas kita beradab dengan serta Allah Ta'ala dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Allah, melainkan pada maqam mengajar, melainkan pada tempat belajar. Baru boleh cakap tadi yang buruk pun Allah Ta'ala tentukan, yang tak elok pun Allah tentukan, kalau berlaku benda-benda maksiat pun Allah lah yang tentukan. Tempat belajar boleh cakap, selain daripada tujuan dan niat nak mengajar tak boleh. Kena jaga adab kita. Wallahu a'lam billah. Tandalah kat situ muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.